Selamat pagi dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 7 Januari bersiaran terus dari studio HD RTM Kuching bersama saya, Bumawin. Kita mulakan Berita Pagi Sarawak dengan perkembangan ini. Inisiatif Tanda Pagar Malaysia Kerja merupakan komitmen kerajaan dalam mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih baik kepada kumpulan sasar. Ahli Dewan Negara Senator Alan Ling Si Kiong berkata, usaha itu membuktikan kerajaan memandang serius masalah pengangguran dalam kalangan belia dan wanita. Inisiatif itu juga antara lain mampu mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing berkemahiran rendah. Bercakap dalam sidang media selepas membuat pemantauan projek naik taraf Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Chung Hua Miri, beliau menjelaskan program Tanda Pagar Malaysia Kerja yang diumumkan dalam Belanjawan 2020 dilaksana secara berperingkat bermula suku kedua tahun ini, melibatkan pakej rangsangan 6.5 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun. Inisiatif dijangka mewujudkan sehingga 350,000 peluang pekerjaan iaitu 70,000 pekerjaan setiap tahun melalui 4 program masing-masing Tanda Pagar Graduan Kerja, Tanda Pagar Wanita Kerja, Tanda Pagar Watan Kerja dan Tanda Pagar Perantis Kerja. Yang pertama adalah graduan kerja, iaitu bagi belia yang menganggur lebih daripada 12 bulan. Mereka akan sekiranya mereka dapat kerja, mereka akan diberi insentif sejumlah 500 untuk tempoh 2 tahun. Dan majikan akan menerima 300 untuk tempoh yang sama juga. Ini untuk mengelakkan majikan dan juga pihak swasta dapat mengaji belia-belia kita yang menganggur lama, iaitu mengatasi masalah pengangguran. Dan yang kedua adalah wanita kerja, di mana kita menggalakkan wanita di umur 30 hingga 50 untuk balik kembali ke pekerjaan mereka, dan juga insentif yang sama, iaitu 500 untuk 2 tahun setiap bulan dan 300 untuk majikan setiap bulan untuk tempoh 2 tahun akan diberikan. Beliau yang juga Setiausaha PH Sarawak berkata, inisiatif berkenaan diuruskan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dengan insentif gaji dikreditkan dalam akaun KWSP kecuali bagi program perantis kerja. Sekiranya mereka dapat kerja. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Persekutuan membiayai kerja-kerja naik taraf SMK Chung Hua Miri menerusi tabung khas yang memperuntukkan sejumlah RM420,000. Senator Alan Ling memaklumkan bahawa kerja penaik tarafan itu bakal siap sepenuhnya dalam bulan ini. Kerja-kerja naik taraf ini bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih kondusif. Kerajaan juga katanya telah menambah peruntukan penyelenggaraan serta menaik taraf sekolah daripada RM652 juta pada tahun lepas kepada RM735 juta tahun ini. RM20 juta dikhaskan untuk sekolah menengah jenis kebangsaan seperti SMK Chung Hua Miri yang telah mendapat sejumlah RM420,000 pada 2019 berbanding RM300,000 pada tahun sebelumnya. Dalam usaha kerajaan menyediakan pendidikan yang berkualiti, Kementerian Pendidikan terus menjadi penerima peruntukan terbesar iaitu sebanyak RM60.2 bilion pada tahun lalu dan meningkat kepada RM64.1 bilion tahun ini. Beliau dalam pada itu menyarankan agar sekolah menengah jenis kebangsaan yang lain mengemukakan permohonan peruntukan untuk pembaikan sekolah masing-masing. Padang Sentral atau kini dikenali sebagai Padang Merdeka yang terletak di Kuching merupakan antara lokasi yang memiliki sejarah tersendiri. Pernah berlangsungnya acara paling hebat sepanjang kewujudan Bumi Kenyalang. Padang Sentral Kuching adalah simbolik kepada manifestasi pembentukan Malaysia. Menyingkap memori dan fungsi padang bersejarah itu, wartawan Syadikin Bahrin ada laporannya. Lokasi yang menjadi tumpuan ketika laungan merdeka, tapak bermulanya maraton, deruman enjin Formula 1, semuanya berlaku di sini. Namun kenangan paling bahagia apabila sambutan Hari Malaysia yang pertama pada 16 September 1963 serentak berlangsung di Kuala Lumpur. Pengisytiharan pembentukan Malaysia disempurnakan Ketua Menteri Sarawak yang pertama, Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan, dan disaksikan Gubernur Sarawak yang pertama, Tun Abang Openg, Abang Sapii, serta wakil dari Kuala Lumpur, H. Johari. Padang ini juga pernah dilawati oleh Permaisuri Elizabeth dari England selepas Empire British melepaskan cengkamannya di wilayah Borneo ini.
Acara itu dikongsikan sendiri oleh cucu Gubernur Sarawak yang kedua, Tun Datuk Petinggi Tuanku Bujang, Tuanku Osman, iaitu Datuk Wan Abdillah Wan Idrus semasa bersekolah di St. Thomas, Kuching. Queen Elizabeth datang. She came. Time my grandfather was the governor. So memang yang signifikan sekali every visit by VVIP kami mendak sekolah berdiri tepi jalan. Azan 5 waktu berkumandang di utara, loceng gereja berkumandang di selatan. Namun Padang Sentral tetap utuh sebagai lokasi perpaduan dalam kepelbagaian fahaman. Dari jauh, dari dekat, bertemu di Padang Sentral. So belum diberi nama Padang Merdeka. So macam juga Central Police Station. So semua barang saya, semua office saya, building saya nang Central. Tidak kira berapa gaung bersatu padu untuk mendirikan Padang Bandar Raya Kuching untuk sebagai lambang sejarah bagi rakyat. Sungguh pun melakar ribuan sejarah yang tidak ternilai. Namun transformasi Padang ini meninggalkan kesan pro dan kontra. Antaranya tugu peringatan Wira yang seharusnya diabadikan di tepi Padang ini dialihkan. That is a memorial, bersejarah. Pernah yang ditapak atas ni. It should have been here. Daripada titik itu bermulalah transformasi yang menjadikan Padang Sentral ini bertukar ke Padang Merdeka. Tapak lahirnya Malaysia kepada tapak permulaan maraton dan pelbagai hiburan penduduk bermula siang ke malam. Fakta menarik mengenai Padang ni, ia memiliki pokok kabu-kabu yang berusia lebih 100 tahun. Ia merupakan pokok tertua di Padang ini. Dan sekarang ni nilai mencecah 1.5 juta ringgit. Kabu-kabu ni digunakan untuk membuat bantal. Kini pokok kabu-kabu sebesar 5 pemeluk itu bukanlah satu-satunya struktur tinggi di Padang ini sejak 60 tahun lalu kerana semakin banyak struktur berdiri megah di sekelilingnya. Namun, adakah ketinggian dan hebatnya struktur itu mampu membuatkan rakyat lupakan Hari Malaysia? Juga harus ingat roh asal pembentukan Persatuan Malaysia pada tahun 1993 yang telah dibayangkan oleh pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, kita punya forefathers. Bagi generasi lama, mereka tidak dapat menafikan segalanya bermula di sini. Inilah nilai sejarah yang harus dipertahankan demi generasi akan datang. Syarikin Bahrain, RTM. Sebuah bangunan kedai terbiar tidak bernomor di Jalan Penderison diserbu bahagian penguatkuasaan Jabatan Kastam Kuching. Serbuan menemukan hampir 100,000 batang rokok pelbagai jenama yang belum lulus kastam. Ketika mendedahkan kejayaan itu, pengarah JKDM Negeri, Datuk Sharifah Halimah Tuanku Taha, menjelaskan kesemua barang rampasan berkenaan disita melibatkan nilai lebih RM88,000. Manakala angka keseluruhan cukai yang terlibat mencecah RM655,887.60. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, beliau turut memberitahu kesemua barang rampasan berkenaan dibawa ke stor penguatkuasaan Kuching bagi membolehkan siasatan dibuat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Kira-kira 500 pengamal undang-undang bakal berkampung di Bandaraya Kuching pada 16 hingga 17 Januari ini bagi menghadiri majlis pembukaan tahun perundangan Opening Legal Year. Bandaraya Kuching dipilih menjadi tuan rumah untuk majlis yang diadakan secara bergilir antara Sarawak dan Sabah bertujuan mempertingkat komitmen mereka dengan sistem kehakiman negara. Menurut Pengerusi Persatuan Peguam Bela Sarawak, Cawangan Kuching, Desmond Sahatevan, majlis tahun ini akan dimulakan dengan kolokium pada 16 Januari sebelum acara kemuncak iaitu perarakan bermula di bangunan Dewan Undangan Negeri hingga ke Mahkamah Kuching bertemakan Justice and Beyond. Ia kemudiannya diteruskan dengan majlis makan malam gala. And at night we will have our gala dinner. After the procession in the morning there will be a court ceremony where the heads of the various stakeholders will give speeches in the federal court. Okay, in the Kuching courthouse.
Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat dan Hakim Besar Sabah Sarawak Tan Sri Panglima David Wong Dakwah antara yang dijangka hadir pada majlis tersebut. Desmond ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Sarawak di Wisma Bapa Malaysia di Petrajaya Kuching. Ditubuhkan sejak tahun 1960, persatuan itu kini mempunyai seramai lebih 600 ahli dari seluruh negeri dengan sebahagian besarnya berpusat di Bandaraya Kuching. Setakat ini dahulu Berita Pagi Sarawak edisi 7 Januari. Teruskan kesetiaan anda bersama saluran berita RTM, jenama media yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Bumawin, sehingga bertemu lagi. Salam sejahtera dan sayangi Malaysiaku.